Hai belajar SRT, apa khabar semua? Semoga anda semua sihat. Hari ini kita sambung bab 2 tapi tajuk yang ketiga iaitu pengurusan konflik dalam keluarga. Baik, kamu lihat gambar, you sudah tahu konflik ialah sesuatu perkara yang kurang baik yang boleh menyedihkan ahli keluarga. Jadi hari ini objektif yang ingin dicapai ialah kita sama-sama mengetahui konsep pengurusan konflik dalam keluarga dan seterusnya kita memahami punca yang menyebabkan berlakunya konflik dalam kalangan ahli keluarga dan last sekali kita mengkaji pelbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh remaja. Jom kita belajar hari ini. Baik, kita lihat dulu apa maksud konflik. Konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan idea antara individu. Okey, konflik berlaku apabila masing-masing ingin menegakkan pendirian. Okey, terutamanya apabila pertentangan idea ataupun berlaku syak wangsa. Okey, atau rebut harta benda termasuklah permainan, okey, atau pilih kasih berlaku di kalangan ahli keluarga dan juga kehendak yang berlainan boleh berlaku konflik. Okey, contoh konflik ialah perang dingin, pergaduhan atau pecah belah. Okey, kalau you nampak perkara atau situasi ini berlaku, okey, ibu ayah perang dingin, pergaduhan atau dia tidur bilik yang berlainan, maknanya konflik telah pun berlaku. So, kesan konflik terhadap ahli keluarga ialah putus asa, cepat marah, kemurungan, okey, hubungan renggang ataupun stres. So, marilah kita lihat punca konflik dalam keluarga. Memang kita tak suka kalau ada konflik berlaku. Okey, kalau nampak ibu ayah bergaduh atau adik-beradik bergaduh, memanglah kita sedih dan rasa nak lari dari rumah tersebut. Jadi kita lihat punca utama sebenarnya disebabkan oleh masalah kewangan. Terutamanya kalau perbelanjaan melebihi pendapatan. Ini maksudnya, okey, masih ingat kita belajar tajuk pengurusan kewangan. Sekiranya perbelanjaan melebihi pendapatan, maka tak cukuplah wang boleh menyebabkan konflik di antara suami isteri atau ibu dan ayah. Okey, dan ini berlaku juga sekiranya tidak memenuhi keperluan tapi dia mengutamakan kehendak. Contohnya wang yang nak diperuntukkan untuk membayar tuition tapi ayah membeli aksesori kereta. Itu pun boleh berlaku konflik keluarga. Lagi satu puncanya ialah halangan komunikasi. Ini maksudnya bila berlaku perbezaan pendapat, cara penyampaian mesej tu tidak sesuai atau tidak tepat. Guna cara marah, guna cara jerit. So itulah menyebabkan pendengar tu rasa tidak sedap hati dan terus mempangkang balik, atau memberontak. So halangan komunikasi ini boleh menjadi punca konflik dalam keluarga. Kadang-kadang ada juga anak yang bisu apabila ditanya sesuatu hal sehingga mak, ibu, ayah akan menjerit dan membesarkan suara. Itu pun halangan komunikasi. So, biar kita berkomunikasi dengan ahli keluarga secara dua hala, iaitu bila orang tanya kita balas. Bukan kita hanya diam bisu saja, itu pun salah. Dan masa kita balas pun guna suara yang sederhana, bukan suara yang tinggi sangat. So itu punca kedua. Kita lihat punca ketiga ialah cara didikan ibu bapa. Anak suka meniru perkara yang diamalkan oleh ibu bapa. Pembalahan akan menjadikan hubungan dingin. Boleh bayangkan ni punca konflik dia. Anak sulung akan marah anak bongsu sebab dia meniru ayah yang sentiasa guna cara itu marah ibu. Nampak tak? Sama juga kalau ibu bapa tak hormat
atau tak sopan di depan datuk nenek, so anak pun akan ikut tau. Okey, dia ikut cara tersebut, dia marah juga ibu ayah dia. So itu sebenarnya pun punca konflik, cara didikan sehingga dia meniru dan sentiasa guna cara bahasa kasar ke, okey, dan marah dengan begitu kuat ke. So itu punca konflik yang berterusan. So, sebagai seorang remaja, saya percaya mesti pernah berlaku konflik di kalangan adik-beradik dan juga pernah you lihat konflik di antara ibu dan ayah. So, peringkat remaja iaitu antara umur 12 hingga 18 ni, maknanya dari peringkat transisi kanak-kanak ke dewasa tu, ini peringkat remaja, dan peringkat inilah kamu akan cuba mencari identiti diri, okey, untuk mencapai kedewasaan. Dan sekiranya berlaku konflik dalam keluarga akan menyebabkan remaja terperangkap dengan kecelaruan fikiran, iaitu you rasa diri tidak dikasihi, you rasa diri tidak berguna. Okey, so konflik keluarga sebenarnya memberi kesan kepada remaja. Lagi satu ialah konflik timbul pula dalam diri remaja. Okey, di mana dalam hati remaja pun ada dua cara. Satu sentiasa menyalahkan diri, satu pula mengalahkan diri. So konflik berlakulah di dalam diri remaja dan memberi impak kepada kehidupan remaja dan mungkin membawa kemudaratan dari segi fizikal ke, kesihatan tidak baik ke, ataupun dari segi emosi. So kita lihat masa exam, kalau ditanya kesan konflik kepada remaja, sebenarnya dibagi kepada dua. Okey, kadang-kadang konflik berlaku di dalam keluarga. Contohnya you dengan kakak ke abang berlaku konflik. Lepas tu ibu dan ayah salah seorang menjadi orang tengah dan memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada kamu. Dan you faham, dan you dengar, dan you cuba ikut cara ayah ibu ajar tu, dan you berbaik semula dengan abang dan kakak. So dari konflik tersebut sebenarnya you belajar sesuatu. So kesan positif ialah yang pertama, menerapkan nilai yang baik hasil daripada tunjuk ajar, nasihat dan galakan keluarga. Okay, nampak tak bila berlaku konflik yang sudah sekarang dah diselesaikan dan baik semula, meninggalkan kesan, you akan rasa, oh next time bila abang dan kakak bercakap gitu, you jangan sangka buruk, you akan berfikir dengan positif. So itu nilai yang baik akan terhasil, okay, daripada pengalaman konflik yang pertama itu. Okay, kemudian satu lagi, you akan belajar menyesuaikan diri dan you akan semakin matang. Okay, you akan mature apabila nak mengambil tindakan terhadap perkara yang berlainan. So, dan you akan bersyukur terhadap segala nikmat kurniaan Tuhan. Minta maaf yang Tuhan ni sila huruf besar, nanti you salin nota ni. Okay, sebab you dah baik semula dengan abang kakak, ataupun you suami isteri dah baik semula, ibu ayah dah baik semula, you akan bersyukur daripada konflik yang berlaku, sebab mereka akan semakin love each other, maksudnya sayang antara satu sama lain, dan you juga akan rasa, wah nasib baik masa konflik tu tidak mengambil tindakan negatif, tidak membunuh diri, tidak mendera, tidak bergaduh. So you akan rasa bersyukur. Ekoran daripada konflik terutamanya apabila diselesaikan, ada orang tengah yang cuba memulihkan hubungan tersebut. Satu lagi ialah meningkatkan harga diri. Dari situlah you belajar sesuatu, dan dari situ kamu akan meningkatkan harga diri dan you rasa diri masih boleh menjadi orang tengah. Baik semula konflik antara ahli keluarga, dan you rasa diri sendiri penting dalam keluarga ini. So di sini cikgu bagi satu pesanan. Sesiapa yang berlaku konflik di keluarga, cikgu harap you all minta maaf dulu. Sebab orang yang minta maaf dulu tidak bermakna dia yang salah, tapi dia lebih mementingkan hubungan daripada perkara yang berlaku tu. Mungkin dia tidak salah, tapi dia minta maaf sebab dia mementingkan hubungan tu. Dia rasa hubungan tu lebih penting daripada perkara yang berlaku tersebut.
Alright, so itu saya harap you all boleh dapat positive thinking dalam otak kamu. So itu kesan konflik secara positif. Kita lihat kesan secara negatif pula. Ada sesetengah konflik tidak diselesaikan dengan baik akan meninggalkan kesan yang negatif, terutamanya langsung tak ada orang tengah yang cuma memulihkan nak cuba memulihkan hubungan keluarga. So negatif yang pertama kesannya ialah mangsa akan rasa tidak selamat, atau setiap ahli keluarga pun rasa tidak selamat sama ada berada di dalam rumah atau di luar rumah sebab perang tinggi berlaku. Tak ada suara lah walaupun semua orang ada di rumah. So itu ialah satu kesan yang negatif. Kemudian diri sendiri pula berasa tertekan, takut dan sedih serta pesimis, maksudnya sangat merendahkan diri, ataupun dalam kurungan cikgu tulis kemurungan. So dia cuba macam kuncikan diri dalam bilik dan tak nak berbual dengan sesiapa tapi berbual dengan diri sendiri. So itu sangat bahaya kesan konfliknya. Dan kalau remaja yang tidak boleh mengatasi masalah konflik tu, dan dia akan mudah terjebak dengan gejala sosial, itu sebenarnya cuba nak memberontak. Nak cari identiti sendiri bahawa walaupun di rumah saya tidak dikasihi, saya tidak dipentingkan, tapi di sekolah saya boleh buat sesuatu untuk menarik perhatian orang. So dia cuba memberontak, membuat sesuatu sehingga terjebak dalam gejala sosial. Cikgu nak ingat di sini, saya tak nak kesan ini berlaku di kamu, di kalangan kamu. Cikgu harap kamu jangan cuba terjebak di gejala sosial. Ingat, tumpuan mata orang terhadap kamu ada dua jenis. Satu ialah orang melihat kamu sebab you bersinar, you sangat bagus dalam pertandingan, you tunjuk potensi anda dan menyertai sesuatu, memimpin sesuatu. Itu ialah tumpuan mata sebab you menarik. Satu lagi ialah tumpuan mata sebab hina. You buat sesuatu yang jahat, penting sekolah, menghisap dada, you cuba mencuri, buat jahat di sekolah. Itu sebenarnya menarik tumpuan juga, tapi itu tumpuan hina. Bezakan. So jangan sehingga kamu tersalah identiti kamu. Ingat, nak cari tumpuan orang tapi tumpuan yang salah. Cuba bangkit semula. Buat yang terbaik. Tumpuan tersebut boleh orang boleh lihat kamu sebab you menarik dan you membanggakan keluarga anda. So boleh fikirkan yang positif. Kemudian satu lagi kesan yang negatif ialah terlibat dengan kekanasan. Ini maksudnya orang tersebut sudah tidak boleh kawal diri sendiri, bertindak di luar kawalan ataupun ada gangguan mental sehingga dia buatlah sesuatu kekanasan ataupun membunuh diri sendiri. Hati-hati kesan konflik kepada remaja. Kita kena alert. Baik, di sini ada satu kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi di luar daripada buku teks. Cikgu nak tanya tentang langkah mengatasi stres. Macam mana you atasi tekanan? Terlalu banyak konflik di kepala kamu, masalah keluarga, rakan, cinta ke, pelajaran ke, semua tu di atas kepala. Macam mana kamu boleh atasi? Di sini cikgu pekalkan langkah sebelum B. Iaitu penawar untuk tekanan stres. Yang pertama B ialah B for bertenang. Yes, you tenangkan dulu, kemudian cuba bernafas dengan dalam, lepas tu beribadat, iaitu minta doa dengan Tuhan dulu untuk dapatkan idea macam mana menyelesaikan masalah, dan kemudian berfikiran positif. Urutkan diri sendiri sikit, kemudian berkata dengan diri sendiri, relax, ini boleh diatasi. Kemudian berehatlah. Sudah kepala dah berat sangat, cuba berehat dan mendengar muzik dahulu. Kalau boleh, korbankan masa untuk bersenam. Kemudian beriadah. Sekarang zaman COVID tak boleh keluar, tak apa, beriadah melalui YouTube. Tontonlah video tentang melancong pun boleh menenangkan fikiran dan beriadah. Dari situ kamu akan dapati dunia ni sangat luas, bukan sempit macam bilik kamu.
Okey, kita bukan kata di bawah tempurung, kita boleh lari daripada perigi ni, okey, jumpa dunia yang lebih luas dan juga ni langit yang lebih cantik. Alright, so cubalah bercakap dengan seseorang kalau you sangat tension sangat, dan pastikan orang tersebut boleh dipercayai. Alright, di sini cikgu bagi satu pesanan. Dalam sesetengah hal, boleh jadi kebahagiaan itu hadir apabila lebih banyak melepaskan sesuatu perkara daripada berusaha mendapatkannya. Kalau you sangat sudah tension sangat, banyak yang you pikul di bahu kamu, cuba listkan. Okey, kemudian potong mana yang tidak penting, tinggalkan 5 ke 6 yang paling penting, dan usaha fokus 6 perkara itu sahaja. Okey, kalau you rasa sangat tension, cuba buat cara ini. Saya rasa bila you dah lepaskan, you akan dapat balance life. Okey, tidak begitu stres. Baik, seterusnya cikgu nak terangkan tentang kaedah perkesan mengatasi konflik remaja. Yang pertama, peranan keluarga. Okey, yang ini cikgu nak tumpukan kepada ahli keluarga lah. Okey, terutamanya ibu bapa. Kalau sudah menyedari anak sudah ada konflik dalam diri sendiri anak tersebut, cubalah ibu bapa memberi contoh teladan. Jangan bercakap kasar di depan anak, jangan bergaduh, okey, di depan anak, jangan cuba macam tidak peduli antara satu sama lain. Okey, itu akan meningkatkan konflik dalam diri remaja tersebut. Okey, dan cuba ubah prihatin dengan pergerakan anak, cuba beri kasih sayang kepada anak supaya dia boleh lari daripada konflik tersebut, dan cuba mengenal pasti rakan anak. Kalau dapati rakan sangat buruk, cuba memberi nasihat yang sesuai supaya anak tidak terjebak dalam isu-isu yang ataupun gejala yang negatif. Kemudian cuba mendisiplinkan anak melalui agama dan memberi kasih sayang. So dari situ boleh menyelamatkan anak daripada konflik atau kesan buruk daripada konflik tersebut. Okey, peranan sekolah juga boleh membantu menyelesaikan konflik remaja. Okey, terutamanya kalau berlaku masalah disiplin di sekolah, nampak ada gaduh. Okey, cuba memberi tenda hukuman yang berpatutan. Lepas tu kaunseling kena memberi program pemulihan. Kita boleh tenda, tapi selepas tenda tu kena bagi nasihat pemulihan tu lah. Okey, bangkit semula, bagi positif, tanya adakah itu masalah daripada keluarga sehingga dia lepaskan dendam terhadap rakan. So cuba pulihkan supaya remaja tersebut boleh baik ke jalan yang betul. Kemudian PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru, cuba mengadakan kempen yang sesuai. Banyakkan aktiviti yang boleh disertai oleh remaja supaya dia mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah, bukan yang ke jalan negatif. Lagi satu, guru cuba menarik minat pelajar di kalangan belajar, dari segi aktiviti, atau memberi peluang, memberi kata-kata rangsangan, kata-kata motivasi, bahawa remaja tersebut ada bakat diri, ada potensi, bagi dia sesuatu untuk menunjukkan diri sendiri, dan membanggakan keluarga serta sekolah. Itu peranan sekolah. Kita lihat peranan pihak berwajib pula. Pastikan NGO atau kementerian dia boleh menganjurkan kempen tapi peringkat yang lebih tinggi, ataupun mengedarkan risalah, contohnya risalah tentang keburukan menagih tada ke, penting sekolah ke, semua tu boleh ataupun melalui iklan lagi cepatlah, iklan kesedaran untuk mendidik remaja jangan terjebak dengan gejala sosial yang negatif. Dan juga pihak berwajib patut memberi garis panduan, iaitu dari segi program di TV ke, radio, akhbar atau laman sosial. Pastikan selain program hiburan yang ada, mesti ada program pendidikan. Seimbangkannya. Jangan laman sosial semua 100% semua tentang fashion, tentang pergaulan bebas, semua macam tu dah salah. Pastikan dia boleh mengambil tindakan yang patut
mengehadkan garis panduan supaya selain yang fashion, selain yang hiburan, mesti ada unsur pendidikan di akhbar laman sosial ini. Okey, kemudian last sekali ialah kesedaran diri remaja. Okey, kalau diri sendiri sudah rasa, kenapa saya sentiasa sedih berpanjangan ni, kenapa saya sentiasa berbual dengan diri sendiri, kenapa saya ni sentiasa kurung diri dalam bilik sahaja. Okey, so bila sudah sedar, cepat membentuk sasia diri, memberi galakan diri sendiri. Jangan membiarkan diri terjebak dalam emosi yang sangat negatif tu, dan cuba lengkapkan diri dengan ilmu agama atau pendidikan moral, pengetahuan atau kemahiran. Boleh bayangkan remaja tersebut kalau terjebak dengan ni konflik, dia membazirkan masa dalam gejala sosial, dia cuba tarik diri, guna masa tersebut belajar kemahiran baru. So dari situ dia boleh bangkitkan diri sendiri dan mengasah potensi diri sendiri dan tingkatkan harga diri. Alright, so contohnya sekarang ibu ayah sudah bercerai, anak sulung ni boleh bagi tahu, ibu jangan takut, saya ada lagi, saya tak apa, saya boleh belajar kemahiran dan next time saya membela ibu kerja dulu, saya boleh buat kerja rumah dengan baik. So tinggal kalau rumah yang induk tunggal ni tak apalah, bangkitkan semula, bukan terjebak dalam gejala sosial. Ini kaedah dari segi keluarga, sekolah, pihak berwajib dan juga diri remaja. Kita seterusnya kita bincang tentang cara meningkatkan hubungan baik dalam keluarga. Mesti kita happy kan nampak ahli keluarga saling menyayangi. Mesti kita happy kalau kita boleh ketawa bersama. Cuba bayangkan, ada family yang langsung tak berbual satu hari, tak sampai satu ayat. Wah, itu hubungan sangat renggang dan semua orang masing-masing sibuk dengan gadget, langsung tak melihat mata ahli keluarga. So kalau keadaan sudah berlaku di keluarga kamu, hati-hati jom kita lihat apa caranya untuk mengekalkan hubungan yang baik. Yang pertama ialah amalan berkasih sayang. Sila peka terhadap perasaan. Nampak ahli keluarga salah seorang sudah sedih, cuba tanya, beri galakan, tunjuk ajar dan nasihat. Itu cara pertama, berkasih sayang. Kemudian pembimbing anak-anak. Sebagai ibu bapa mesti membimbing anak bukan sahaja dari pelajaran, tetapi juga termasuk perkara contohnya cinta, contohnya macam mana nak membezakan rakan, dari segi agama. Itu semua boleh jadi pembimbing anak-anak yang bukan mata pelajaran. So itu mengekalkan hubungan sebab masa you ajar, beri tunjuk, ajar nasihat tu, you bimbing dia dari segi macam mana nak pilih kawan, dia rasa diri dididik dan diri ada satu tempat rujukan. Kemudian pastikan komunikasi berkesan dua hala dan jadikan rutin lah. Pertanyakan tentang perihal anak, dan anak mesti memberi respon. Jangan bisu sahaja. Kalau diam diri sahaja, komunikasi bukan berkesan, ibu ayah next time takkan tanya lagi. Alright, so itu cara meningkatkan hubungan, iaitu berkomunikasi secara dua hala yang berkesan. Kemudian perbincangan bersama. Kalau masa komunikasi atau you tanya masalah tu, dapati ada masalah berlaku di salah seorang ahli keluarga, tanya dia, boleh tak saya bawa ke meeting keluarga, sama-sama bincangkan cara jalan. Contohnya sekarang ada masalah, you nak dapat sesuatu komputer, you perlukan komputer, dan you bawalah bincang pergi ke mesyuarat keluarga. Yes, memang boleh duduk round table, iaitu masa makan tu, selepas makan tu bincang terus. So dari situ kita kumpul duit, capaikan matlamat dan selesaikan masalah. So dia tak tension bila dia nampak rakan ada, dia tak ada. Dia rasa tension kan. So sekarang capaikan matlamat bersama. Bantu anak-anak hadapi masalah dia dan jangan ada konflik dalam diri dia. Kemudian satu lagi, aktiviti bersama. Yes, jangan
Jangan sentiasa hanya fokus kepada kerja sehingga langsung satu masa pun tak ada diperuntukkan untuk anak-anak. Tak boleh. Ingat, kerja untuk hidup. Kerja itu dapat gaji itu sebagai sumber sahaja. Dia alat sahaja untuk jadikan keluarga bahagia, tapi dia bukan segalanya. Okey, kita hidup bukan kerja tau. Kerja untuk hidup. Maksudnya kita kerja dia sebagai alat sahaja. So kita juga mesti memperuntukkan at least ada aktiviti bersama di dalam keluarga pada hujung minggu ke, family day dan juga hari penting, contohnya birthday ke, mestilah sambut, korbankan masa. Alright, itu cara mengekalkan hubungan. Satu lagi ialah menyesuaikan diri dengan budaya dan tradisi. Apabila berkahwin, seseorang tu perlu belajar menyesuaikan diri dengan persekitaran, cara budaya dan tradisi pasangan. Contohnya family suami itu ada ni mesti makan malam bersama. So macam mana you OT pun pastikan sebelum makan malam tu you balik ke rumah dan duduk sama-sama. Jangan dalam tradisi tu macam mak mertua semua tunggu tapi you tak balik-balik. So itu dah ada konflik berlaku. Okey, cuma menyesuaikan diri dengan tradisi setiap keluarga yang berlainan. Okey, you fokus kat you punya. Okey, orang lain bila you betul-betul kahwin dengan keluarga lain baru you ikut dia. Kalau tak, you hanya fokus dengan tradisi keluarga sendiri. Alright, di sini cikgu pekalkan aktiviti jalinan hubungan sesama ahli keluarga. Contohnya lah, contoh aktiviti yang pertama ialah perkelahan. Okey, buatlah sesuatu, ataupun zaman sekarang tak boleh perkelah di luar kan. Tak apa, di halaman sahajalah. Okey, kan cikgu kata boleh buat steamboat kat luar ke. Okey, halaman saja, makan bersama-sama. Okey, kemudian permainan. Okey, kalau nak jimat budget, so boleh buat DIY ataupun masa makan atau menonton TV, itu pun menjalin hubungan, itu aktiviti. Okey, satu lagi ialah aktiviti jalinan hubungan dengan bukan ahli keluarga, mungkin rakan sebaya ke, okey, ataupun keluarga rakan ke. So itu kita boleh anjurkan inilah kelas. Okey, di kelas bertanya khabar ataupun kita berbual, tapi ingat guna komunikasi atau ayat yang positif saja, jangan guna negatif punya ayat. Okey, so kemudian kita buat perkhemahan ke, aktiviti yang berfaedah. Alright, belajar. Adakah you belajar sesuatu? Sudah tahu mengurus konflik dalam keluarga dan konflik dalam diri sendiri? Okey, cikgu harap dari tajuk yang cikgu dah ajar tadi, kamu dapat menyatakan maksud konflik, contoh konflik dan juga punca berlakunya konflik. Okey, dan boleh menganalisis kesan yang boleh berlaku serta menerangkan cara menjalin hubungan yang baik di antara ahli keluarga dan orang bukan ahli keluarga. Cikgu harap you punya keluarga sentiasa sehat dan juga bahagia. Okey, kita jumpa lagi next time. Terima kasih join saya. Okey, jumpa lagi. Bye.